Dia bagi tahu ustazah, tujuan saya bagi tahu ni ustazah, sebab ada ramai lagi lelaki yang menzalimi isteri. Ada ramai lagi suami yang berkasar dengan isteri, yang mendera isteri. Dan saya harap sangat part saya cerita ni dikat dan disebarkan. Moga sampailah kepada lelaki-lelaki yang kejam dan zalim. Kerana isteri adalah amanah daripada ilahi. Kisah ini bukan berkaitan dengan husnul khatimah, tetapi yang sebaliknya. Dan ia adalah kisah benar. Saya bercerita di rumah Allah dan disaksikan Allah dan para malaikat. Saya cuba bercerita tanpa tokok dan tambah, kerana cerita ini baru saja saya terima. Yang bercerita adalah seorang wanita. Seorang wanita menceritakan pengalamannya. Sepanjang dia berkahwin, sepanjang pernikahan dia 20 tahun, dalam tempoh perkahwinan dia didera oleh suaminya. Penderaan daripada semua sudut, mental, fizikal, emosi semua, seksual dan lain-lain. Penderaan contohnya sepak terajang, kepala dekat kaki, penyek, maksudnya kaki, kepala bawah kaki ditekan-tekan sampai berdarah-darah lah. Sampai bukannya pukul-pukul biasa, sampai berdarah-darah, sampai perlu dapat rawatan, dan juga maki hamun yang kesat, yang amat kesat. Saya tak nak sebutlah perkataan tu di rumah Allah yang mulia ini. Apa yang kita boleh bayangkan perkataan kesat, itulah yang disebut. Binatang-binatang yang tak sepatutnya disebutkan dan lain-lain. Berapa lama? 20 tahun. Anak 5 orang. Penderaan berlaku di belakang anak-anak dan juga di depan anak-anak. Sehinggalah tahap anak-anak mengalami trauma dan ibu ini kuat untuk keluar daripada rumah tangga seperti itu. Lalu mereka berpisah. Mereka bercerai. Isteri ini dapat fasakh dan akhirnya dilepaskan tanpa diberikan apa-apa hak. Peringkat awal, bulan pertama, kedua, diberi lagi nafkah untuk 5 orang anak, walaupun jumlah yang sangat sedikit dan tak mencukupi. Setelah berapa bulan, sehinggalah lebih kurang 10 tahun sebelum suami ataupun bekas suaminya meninggal, dah tidak ada nafkah langsung dah. Wanita ini asalnya suri rumah, memang tak bekerja, tidak ada pendapatan. Lalu meneruskan dan menyara anak-anak 5 orang daripada yang kecil sampai ke besar dengan pelbagai usaha. Semua benda dijual, buat semua kerja, daripada masa ke semasa dihalau, daripada rumah ke rumah, tak mampu nak bayar sewa, duduk di mana-mana, menumpang sana sini, tidak ada kenderaan, tak mampu lagi nak sekolahkan anak, macam-macamlah cerita perik. Dalam tempoh tersebut, si bekas suami, si ayah tidak membantu, menafikan hak anak. Lelaki ini bukan tak bekerja, bekerja yang bagus, gaji yang tinggi, tetapi tidak memberi kepada anak-anak dari sudut nafkah. Satu hari, wanita ini dapat panggilan telefon daripada polis. Dan polis memberitahu bahawa suaminya, bekas suaminya meninggal. Sebab apa boleh dihubungi isteri? Ada sebab-sebabnya. Bukan isteri, bekas isteri. Jadi si wanita ini pergi dengan seorang anak. Bila dia sampai, lalu dia diberitahu yang bekas suaminya ini meninggal sudah 1 minggu. Mayatnya sudah 1 minggu, barulah diketahui bahawa meninggal. Yang mana rumah hamba Allah lelaki ni, rumah macam rumah kondo macam tu lah, ada jiran atas bawah keliling. Sudah berapa hari orang sekeliling cari bau yang busuk. Mereka cuba cari, tak jumpa bangkai, ingat bangkai kucing ke apa, tapi bau yang sangat busuk. Sehinggalah ada jiran yang nampak pintu rumah ni penuh dengan lalat. Maksudnya seolahnya lalat ni dia nak masuk sangat ke dalam rumah tu, tapi tak dapat. Penuh dengan lalat. Dan apabila ditelefon kepada pihak polis dan sebagainya, pintu dibuka, terus seolahnya macam diserang. Mayat tersebut dihurung penuh dengan lalat.
Dan apabila wanita ini pergi melihat situasi keadaan jenazah bekas suami ni, warna kulit semua jadi hitam legam. Bukan hitam coklat ke, bukan hitam ni, hitam legam yang warna hitam betul-betul. Semua kehitaman, tidak ada satu kulit pun yang berwarna kulit. Ulat sudah mula keluar, penuh dengan lalat, mata terbuka luas, dan lidah sampai ke dada. Lidah keluar sampai ke dada, perut membusung, semua najis keluar, dan dia gambarkan bau busuk. Bau busuk yang tidak boleh digambarkan. Kalau kita nak cakap satu benda busuk, kita boleh bagi gambaran macam itu, macam ini. Dia kata bau busuk tak boleh dibayangkan dengan hidung, tetapi boleh dirasai sampai tekak berhari-hari ataupun berminggu-minggu. Kemudian polis, ada forensik yang datang sebab nak siasatkan ada unsur-unsur pembunuhan ke apa ke. Forensik, polis yang datang cakap begini. Dia cakap, puan, bau busuk ni dia akan kekal sampai setahun. Bau busuk yang teramat ni setahun baru hilang. Wanita ni tak percaya. Dia kata mungkin polis ni berlebih-lebih, forensik ni berlebih-lebih je. Tetapi dia kata, ustazah, memang betul, setahun baru hilang bau busuk tu. Dia dengan anak-anak usaha buat pelbagai cara untuk bersihkan rumah tu. Guna klorak, guna alat itu, guna bahan itu, panggil orang cuci, tak hilang bau busuk yang teramat tu. Bau busuk yang teramat, tak tahu nak bayangkan, melekat pada dinding-dinding rumah. Kemudian sebab meninggal seorang diri kan, tak tahu bagaimana keadaan, tak tahu punca dan lain-lain. Setelah itu mayat dibawa ke hospital, dimasukkan dalam peti besi untuk bekukan mayat. Dan ketika itulah dia kata dia menangis dan minta, dan dia tidak ada simpan apa-apa dendam dengan suami. Ini antara pelik. Bukan saya nak, bila wanita ni cerita depan saya, dia kata, ustazah, walaupun dia didera tempoh 20 tahun sampai hari perceraian, sampai selepas, dia tak pernah benci suami dia, dan dia tak pernah tinggi suara, tak pernah marah, tak pernah lawan, tak pernah apa-apa, dan tak pernah sekali pun berdoa minta dengan Allah supaya Allah menurunkan azab ke, supaya Allah mengadili ke, supaya Allah turunkan mudarat ke apa, tak pernah. Sehingga dia tengok mata suaminya terbuka, bekas suami tu terbuka luas tu, masa tu pun dia sebut, ya Allah, saya maafkan dia, ya Allah, ya Allah, janganlah seksa dia, ya Allah, ya Allah, jangan, ya Allah, sampai saat tu. Dan selepas kematian, selepas dibawa ke hospital, tidak ada orang yang nak mandikan jenazah bekas suaminya ni, sehingga dia mengadu dan merayu-rayu, menangis-nangis, sebab tak ada yang sanggup nak menguruskan. Sampai berhari-hari ke berminggu, tak ada siapa yang nak uruskan. Walaupun dah disejuk bekukan, bila keluar bau busuk teramat busuk, akhirnya dia perlu bayar jumlah yang tinggi, bukan ratus ribu-ribu. Walaupun dia tak ada duit, dia kata, sebab apa? Orang yang nak mandikan tu perlu pakai yang penutup dengan bergas apa semua tu, sebab terlalu busuk. Dan bila mandikan tak dapat sempurna, sebab bila cucuk air ataupun air, kulit tu terus tercabut. Apa yang boleh buat masa memandikan, soalannya guna wipe tisu tu lap gitu je. Begitu juga sukarnya nak cari sampai orang menguruskan ke liang lahat. Orang yang nak angkat, orang yang nak bawa, semua susah. Seolahnya tak ada orang yang nak uruskan. Sebab bau itu, dia kata bau busuk ni, walaupun dah beku, dia bagi gambaran, kalau duduk dalam rumah macam sini, dia kata luar sana bau dah. Bukan dekat-dekat, tetapi bau yang sangat dahsyat sampai orang bukan sengaja nak tunjuk dia muntah apa, tapi memang bau yang tidak boleh ditahan. Allahu Akbar. Wanita ini cerita pada saya, tak pernah tulis, tak pernah cerita pada siapa-siapa, bahkan anak-anaknya pun tak tahu keadaan ayahnya, sebab dia tak nak memori anak-anaknya ada begitu, kecuali anak yang teman. Seorang je anak yang tengok. Bahkan ahli keluarga terdekat pun sampai sekarang tak tahu. Cuma dia bagi tahu,
mak dia pun tak tahu yang begitu keadaan arwah ni. Yang mana anak-anak minta nak tengoklah arwah ayah lah sekali, dia tak benarkan. Dia tak nak anak-anak ada memori yang buruk terhadap ayah mereka. Dia bagi tahu ustazah, tujuan saya bagi tahu ni ustazah, sebab ada ramai lagi lelaki yang menzalimi isteri. Ada ramai lagi suami yang berkasar dengan isteri, yang mendera isteri. Dan saya harap sangat part saya cerita ni sebarkan. Moga sampailah kepada lelaki-lelaki yang kejam dan zalim. Kerana isteri adalah amanah daripada ilahi. Amanah Allah untuk dijaga, untuk disabar, untuk dididik, untuk dibentuk. Subhanallah. Dia kata biarlah dia yang menghadapi keperitan dan kesakitan tu. Sebab dia dah melihat bagaimana keadaan jenazah bila orang yang menzalimi ahli keluarga terdekat. Dan dia berterusan mendoakan pengampunan Allah buat arwah bekas suaminya. Begitulah dia minta anak-anaknya buat perkara yang sama. Mudah-mudahan kisah itu memberikan pengajaran yang berharga. Dan mudah-mudahan kisah ini sampailah kepada mereka yang melakukan hal yang sama. InsyaAllah, mudah-mudahan.